Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kita pada kelas online kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan belajar bidang akidah, bidang akidah pada unit yang kedua, yang bertajuk Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. InsyaAllah pada akhir pembelajaran ini nanti, Murabi harap semua murid-murid boleh menyatakan maksud nama Allah Al-Ahad dan maksud nama Allah As-Samad. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Murabi harap di akhir pembelajaran nanti murid-murid boleh membaca dan memahami dalil nakli. Dalil nakli nanti Murabi jelaskan apa maksud dalil nakli tentang Allah Al-Ahad dan Allah As-Samad, insyaAllah. Baiklah, pada unit yang kedua ini yang bertajuk Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad, insyaAllah kita akan mulakan. Bukalah muka surat, bukalah buku teks anda, muka surat 61. Sudah? Baiklah. Murabi bacakan arahan, lihat dan fikirkan. Lihat gambar-gambar ni dan fikirkan. Dan kita akan fikirkan sama-sama, insyaAllah. Baiklah. Kita lihat gambar yang pertama. Ni gambar musim bunga, kan? Musim bunga dalam bahasa Arab disebut dengan Faslur Rabi'. Faslur Rabi'. Ingat Faslur Rabi'. Yang kat bawah ni gambar apa ni? Musim luruh, kan? Dalam bahasa Arab musim luruh disebut dengan Faslul Kharif. Faslul Kharif. Yang kat bawah, kat atas ni yang ni nampaknya macam musim salji, kan? Macam musim sejuk. Musim sejuk disebut dengan Faslus Syita. Faslus Syita. Dalam bahasa Arab disebut Faslus Syita. Dan kat bawah ni, tengok kat bawah ni. Kalau kat bawah ni macam musim panas, kan? Musim panas, nampak terang. Jadi musim panas dalam bahasa Arab disebut dengan Faslus Saif. Faslus Saif. Dalam Al-Quran dah sebut, kan? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi syita tu maksudnya musim sejuk, shaif tu maksudnya musim panas. Okey. Baiklah. Tengok dalam kotak ni apa disebut tu, Murabi baca. Mengapakah Allah menciptakan pelbagai fenomena di alam ini? Mengapa rasanya Allah ciptakan bermacam fenomena ni? Ada fenomena musim bunga, ada musim luruh, ada musim sejuk, ada musim panas. Sebab Allah nak menunjukkan bahawasanya dialah satu-satunya Tuhan yang mampu menguruskan semua tu, ya kan? Tak ada Tuhan lain yang mampu menguruskan sekalian kejadian makhluk dia. Hanyalah Allah yang mampu, ya kan? Dan Allah tu lah tempat sekalian makhluk bergantung harap, ya kan? Tempat Allah lah tempat satu-satunya tempat sekalian makhluknya bergantung harap. Dan selayaknya Allah tu adalah Tuhan yang layak disembah dan Tuhan yang layak diyakini bahawasanya dia adalah Tuhan yang mencipta. Itulah. Baiklah, kita buka muka surat 62. Okay. Kita akan fahami apakah maksud nama Allah Al-Ahad. Al-Ahadu. Al-Ahadu. Baiklah. Murabi baca arahan, baca dan ingat. Baca dan ingat. Baiklah. Nama Allah Al-Ahad. Okey, apa arti nama Allah Al-Ahadu? Baiklah. Al-Ahadu berarti Allah Maha Esa. Lepas ni Murabi jelaskan. Tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Itu. Al-Ahadu maksud dia tunggal. Tunggal dalam bahasa Inggeris disebut dengan one and only. Jadi Allah tu satu-satunya Tuhan. One and only God. One and only God yang menciptakan sekalian makhluk, dan Allah itulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tak
tak ada yang lain yang boleh disembah selain daripada Allah. Itu maksud nama Allah Al-Ahad. Al-Ahadu maksudnya Allah tu Maha Esa, tunggal, one and only God, yang layak disembah, dan Tuhan yang layak menciptakan. Tak ada Tuhan lain yang layak menciptakan. Boleh ya? Baiklah, kita sambung. Apakah dalil nakli dan dalil akli bahwasanya Allah tu Al-Ahad? Dalil nakli dulu. Apa maksud dalil nakli? Dalil nakli maksudnya ayat ataupun bukti yang kita dapatkan daripada mana? Daripada Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalil nakli. Dalil nakli, bukti yang kita dapatkan daripada Al-Quran. Apa buktinya Allah tu Al-Ahad? Ada. Ada. Yang ada terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Murabi bacakan yang ni. Qul huwallahu ahad. Apa maksudnya? Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah tu lah Tuhan yang Maha Esa, one and only God yang kita sembah, which we sembah, dan yang kita yakin bahwasanya dialah Tuhan yang menciptakan. Ya kan? Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Ingat, semua ingat ni kan? Mana ada yang tak hafal ni? Qul huwallahu ahad. Itu dalil nakli. Bukti yang kita dapatkan daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi. Itu dalil nakli. Adapun dalil akli. Dalil akli, bukti yang kita dapatkan daripada akal kita ataupun yang kita lihat di sekeliling kita. Itu maksudnya dalil akli. Dalil akli. Okey, tengok. Kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik, dengan teratur. Kita melihat di alam sekitar, dekat sekeliling kita. Kita lihat pemandangan di sekeliling kita, matahari, bintang, bulan, panas, hujan, sejuk, semua tu semuanya teratur. Semuanya teratur, tersusun. Tak ada yang kucak-kacir. Tak ada yang kucak-kacir. Hal ini membuktikan hanya Allah lah Tuhan yang mentadbir alam ini. Ini adalah bukti Allah lah satu-satunya Tuhan yang mampu mentadbir semua tu. Allah lah Tuhan yang mentadbir semua tu. Tak adalah Tuhan lain yang mampu mentadbir semua tu. Hanyalah Allah. Jika Tuhan, tengok semua bersambung. Jika Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Kalaulah Tuhan lebih daripada satu, cuba fikirkan, kalau Tuhan lebih daripada satu, Tuhan yang ni nak hari hujan, Tuhan yang ni tak nak hari hujan, Tuhan yang tu nak hari panas, Tuhan yang ni nak hari banjir, contoh. Akan mestilah huru-hara. Jadi Tuhan tu hanyalah satu, dan selayaknya Tuhan dan satu-satunya Tuhan tak ada selain daripada dia adalah Allah. Sebab tu nama Allah tu Al-Ahadu. Al-Ahadu. Kita sambung pada video yang seterusnya. Baiklah. Adapun As-Samadu, nama Allah As-Samadu. Nama Allah As-Samadu. Tadi nama Allah Al-Ahadu, kita dah jelaskan maksudnya. Yang ni nama Allah As-Samadu. As-Samadu. Apa maksud As-Samadu? Tengok berdasarkan buku ni, kita jelaskan berdasarkan buku ni. As-Samadu berarti Allah Maha Pelindung. Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Jadi As-Samadu maksudnya Allah tu Tuhan yang Maha Pelindung. Ya kan? Sekalian makhluk-makhluk, manusia ke, jin ke, haiwan ke, tumbuhan ke, lautan ke, apa ke, planet ke apa, semua tu berlindung di bawah kuasanya Allah. Berlindung di bawah kuasa
kuasa Allah. Dan sekalian makhluk tu, segala alam semesta ni, termasuk kita ni terutamanya, kalau kita mohon segala sesuatu, kalau segala sesuatu hajat kita mohon daripada Allah. Sebab tu nama Allah tu As-Samad. Sebab As-Samad tu berarti Allah Tuhan pelindung dan tempat tumpuan segala hajat makhluk. Itu maksud dia. Itu maksud As-Samad. As-Samad maksudnya Allah tempat pelindung dan tempat mohon segala hajat, tempat tumpuan segala hajat. Baiklah. Apa dalil nakli? Ingat tak apa maksud dalil nakli? Dalil nakli maksudnya bukti ataupun ayat yang kita dapatkan daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi. Dalil apa dalil nakli dia? Dalil nakli pun dalam surah Al-Ikhlas ayat yang kedua pun daripada surah Al-Ikhlas. Tak ada yang tak hafal ni, semua hafal. Luqman Hazim hafal, Arif Sufal hafal. Siapa lagi? Yang kelas Murabi, Aminah Salihah hafal. Semualah hafal lah. Termasuk Anik Zakwan pun hafal juga. Semua hafal, insyaAllah semua hafal. Aaron hafal. Allahus Samad. Allahus Samad. Dalam Al-Quran Allah sebut Allahus Samad. Apa maksud Allah Samad? Maksudnya Allah ialah tempat bergantung. Tempat bergantung. Semua makhluk bergantung dengan Allah. Tak ada satu pun makhluk yang tak bergantung dengan Allah. Tu dalil akli dia. Okey, ada pun dalil akli. Dalil akli, bukti ataupun ayat yang kita dapatkan daripada akal kita ataupun yang kita lihat di sekeliling kita. Tengok. Allah menciptakan seluruh alam. Allah lah Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Allah juga yang memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Semua makhluknya berlindung di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah, kuasa Allah. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Semua. Tak ada satu pun yang terlepas daripada makhluk Allah yang mohon pertolongan daripada Allah kalau perlukan sesuatu. Yang mohon perlindungan. Hatta angin, hatta air, hatta batu, hatta tumbuh-tumbuhan, mereka pun berzikir memuji Allah. Tapi kita tak tahu macam mana zikir mereka, kan? Mereka pun berharap, bergantung harap kepada Allah. Apatah lagi kita ni, apatah lagi jin, apatah lagi malaikat, semua bergantung dengan Allah. Baiklah, mungkin itu sedikit daripada Murabi. InsyaAllah lepas ni Murabi akan kirimkan latihan berbentuk PDF kepada semua anak semua. Murabi harap semua dapat membuat berdasarkan apa yang dah kita belajar. Kalau nak merujuk, rujuklah muka surat 61 sehingga muka surat 63 dalam buku teks anda semua. InsyaAllah semua semoga bermanfaat daripada Murabi. InsyaAllah mungkin sedikit. Kalau ada apa-apa soalan boleh merujuk kepada Murabi di talian WhatsApp Murabi. Mungkin itu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat memberi manfaat.